wabarakatuh. Kita akan mula untuk kelas kita yang ketiga dalam bidang perundangan syariah. Sebentar Okay, dia bertajuk zaman-zaman dalam perundangan Islam. Selepas zaman Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa zaman yang memberi impak terhadap perundangan Islam yang terkini lah. So setiap zaman ni penting. Kalau salah satu zaman tu tak ada, maka kita tak nampak perundangan Islam sebagaimana yang kita nampak sekarang. Kita mulai yang pertama ialah tentulah zaman Nabi Muhammad SAW. So zaman inilah Al-Quran diturunkan dan Nabi Muhammad adalah sebagai teladan, sebagai contoh bagaimana kita nak mempraktiskan Al-Quran dan bagaimana kita nak mempraktiskan Islam tu. Pada zaman ini juga ada piagam Madinah. Jadi masyarakat Islam tu dibina mengikut perundangan Islam yang di perundangan Islam, iaitu piagam Madinah. Dan piagam Madinah itu dibina berdasarkan bukan semata-mata untuk mencapai kehendak manusia, tetapi untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So ini adalah zaman yang pertama. Zaman yang kedua adalah zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Yang ini pada masa ini Nabi sudah tak ada lah. Nabi sudah wafat. Jadi para sahabat jika ada hukum-hukum baru dalam perundangan Islam, mereka melakukan pentafsiran ataupun ijtihad daripada Al-Quran dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada zaman ini juga ialah mulanya pengumpulan Al-Quran sehingga ia kekal sehingga kinilah. Dan hadis pada zaman ini lebih kepada lisan. Dan seterusnya juga Khulafa Ar-Rasyidin menggunakan qiyas, menggunakan ijma' bagi menyelesaikan isu-isu yang tiada dalam Al-Quran. Ijma' ni ijma' di antara para sahabat dan juga qiyas di antara para sahabat. Ini zaman tahap yang kedua lah. Ini zaman yang ketiga, tahap yang ketiga adalah zaman pemerintahan Bani Umayyah. So pada zaman ini Islam tu lebih terbuka luas. Lebih banyak wilayah yang di bawah pemerintahan Islam. Jadi ada tempat yang berbeza, mereka mempraktiskan Islam, memahami Islam yang berbeza. Oleh kerana mereka ada budaya dan cara hidup yang berbeza lah. Kita tak boleh cakap masyarakat Arab dengan masyarakat Parsi, mereka ada hidup yang sama tak? Parsi background dia adalah agama lain. Sedangkan masyarakat Arab latar belakang dia merupakan agama menyembah berhala. Jadi Islam tu perundangan Islam tu diubah suai bergantung kepada macam mana masyarakat respon terhadap perundangan Islam. Jadi lahirnya kemudian lahirnya mazhab mengikut geografi yang masing-masing lah. Contohnya di Kufah Ibrahim An-Nasa'i, di Syria ada Al-Auza'i, dan di Madinah ada Az-Zuhri. Dan juga ketika zaman ini apa kata-kata para sahabat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam menentukan isu-isu baru dalam perundangan Islam. Jadi ijma' para sahabat, qiyas para sahabat, itu semua digunakan dalam menentukan isu-isu baru dalam perundangan Islam. Okey, yang keempat adalah zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada zaman ini kedudukan kuasa para qadi lebih meluas dan lebih teratur dan tidak terhad sahajalah pada perundangan Islam. Kita dapat lihat pada zaman ini qadi juga mempunyai pengaruh dalam kewangan Islam, dalam muamalah Islam. Dan juga tetapi undang-undang masih lagi bersifat tempatan lah. Maknanya bila saya kata bersifat tempatan tu, undang-undang contohnya di Iraq, undang-undang di Iran, undang-undang pada zaman itu berbeza sebab dia bergantung kepada bagaimana amalan tempatan dan juga fatwa para sahabat, ijma' dan qiyas dan ijtihad para sahabat di tempat itu. Jadi berbeza.
Jadi satu lagi pada zaman ini adalah hadis yang disebarkan berbeza. Bila sahabat bertebaran tinggal di negara-negara lain, sahabat membawa hadis yang mereka tahu di negara lain lah. Jadi contohnya sahabat A berpindah ke kawasan A. Jadi kawasan A itu hanya mengandungi hadis daripada sahabat A. Jadi sahabat B berpindah ke kawasan B. Jadi kawasan B itu hanya mempunyai hadis yang ada di kawasan yang ada daripada sahabat B lah. Jadi pada zaman ini hadis bertebaran tetapi tidak disatukan, berbeza-beza. Pada zaman ini juga kalau kita tahu baru ada nak usaha untuk mengumpulkan hadis. Imam Bukhari dan Imam Muslim baru sahaja memulakan proses untuk mengumpulkan hadis. Jadi hadis tu dia bertebaran tapi tidak dibukukan bersama. Ini menjadikan hadis ni adalah menjadikan perundangan Islam tu bergantung kepada tempat. Jadi tempat ini dia akan membuat perundangan Islam berdasarkan apa hadis yang ada. Tempat B, dia membuat perundangan Islam berdasarkan apa hadis yang dia ada di situ lah. Jadi juga sebaran hadis yang berbeza-beza ni, dia menyebabkan wujudnya mazhab yang berbeza. Contohnya pertama ialah Abu Hanifah. Di tempat Abu Hanifah, hadis tu tidak banyak. Jadi dan juga Abu Hanifah banyak kes hadis-hadis palsu di tempat beliau. Jadi Abu Hanifah lebih cenderung kepada pemikiran. Dia lebih cenderung pada menggunakan pemikiran Abu Hanifah. Kemudian seterusnya Malik bin Anas. Malik bin Anas tinggal di Madinah. Jadi ada banyak hadis yang boleh digunakan sebagai sumber bagi menentukan keputusan dalam perundangan Islam. Jadi oleh itu Malik bin Anas dia lebih cenderung kepada sunnah dan athar. Imam Syafi'i dia berguru dengan Abu Hanifah dan dia berguru dengan Malik bin Anas. Jadi metod perundangan Islam Imam Syafi'i adalah gabungan antara dua. Jadi yang pertama ialah Imam Syafi'i juga cenderung kepada as-sunnah dan al-athar dalam nak menentukan perundangan Islam, tapi Imam Syafi'i terbuka dalam menggunakan sumber-sumber pemikiran. Maknanya contohnya macam ijtihad, qiyas, ijma' dan juga al-istihsan digunakan oleh Imam Syafi'i dalam nak menentukan perundangan Islam. Imam Syafi'i juga dia membuat buku tentang teori perundangan Islam. Jadi sebelum ini kebanyakan buku tentang perundangan Islam lebih kepada hukum. Mana kalau soalan hukum dia apa, ni hukum dia apa, ni hukum dia apalah. Dan Imam Syafi'i mula membahaskan tentang teori perundangan Islam. Contohnya apa dimaksudkan dengan as-sunnah, sejauh mana as-sunnah tu boleh digunakan dalam perundangan Islam, apa dimaksudkan dengan qiyas, apa dimaksudkan dengan ijma', apa dimaksudkan dengan al-masalih, al-mursalah. Jadi semua ni sebelum ni tidak dibahaskan, tapi Imam Syafi'i membahaskan tentang teori-teori, idea-idea, klasifikasi untuk bagaimana kita membina hukum dalam perundangan Islam. Itu ditulis oleh Imam Syafi'i. Dan seterusnya pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, hadis pada zaman ini saya dah mula dikumpul oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai sumber yang luas, sumber hadis yang luas dalam nak membina hukum perundangan Islam. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, dia perundangan Islam yang dibina adalah lebih kepada berdasarkan hadis. Yang kelima ialah kita melihat zaman kemerosotan. Pengaruh mazhab tu semakin kuatlah. Maknanya mereka, anak-anak murid Imam Syafi'i dan juga anak murid kepada anak murid Imam Syafi'i, dia lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i. Saya juga mazhab yang lain lah, anak murid Imam Malik lebih cenderung kepada mazhab Imam Malik dan seterusnya. Dan para fuqaha yang baru-baru ni, mereka merasakan bahawa apa yang dilakukan oleh para imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Hanbal dan juga Imam Abu Hanifah sudah cukup dan tidak perlu lagi kajian, tidak perlu lagi teori baru dalam perundangan Islam. Jadi mereka tidak berani untuk mengeluarkan idea atau teori yang baru lah.
Ini juga pada masa yang sama para pemerintah lebih ke arah liberal. Jadi mereka tidak memandang serius terhadap keilmuan ataupun perundangan Islam ni secara benar, secara betul-betul. So dia menjadikan jatuhnya, atau kita tak cakap jatuh lah, tapi kemerosotannya perkembangan perundangan Islam berbandingkan zaman yang seterusnya. Tapi selepas pada zaman kemerosotan tu, kita melihat bahawa kebanyakan hukum-hukum yang dilaksanakan oleh para fuqaha adalah lebih kepada muqallid. Dia tak berani untuk membahas hukum-hukum yang baru. Oleh itu, melihat pada perkara ini, kita dapat tengok ada beberapa gerakan pembaharuan. Contohnya Wahabi daripada Syekh Muhammad Wahab. Ini lebih pada gerakan akidah, gerakan pemurnian akidah. Yang seterusnya adalah golongan kaum muda oleh Syekh Muhammad Abduh. Ini adalah lebih kepada pemikiran. Jadi mereka berdua ni, Syekh Muhammad Abdul Wahab dan Syekh Muhammad Abduh melakukan pembaharuan, melakukan revolusi terhadap apa yang berlaku pada umat Islam zaman itu. Jadi macam Syekh Muhammad Abdul Wahab tu telah banyak, saya tak pastilah apa yang perjuangan yang dia buat, sebab ni lebih kepada akidah. Tapi kalau Syekh Muhammad Abduh, dia lebih pada untuk berani membahaskan agama, membahaskan Islam tu ke arah yang lebih moden. Kesannya kita melihatlah di Muhammadiyah di Indonesia. Muhammadiyah Indonesia tu, kalau siapa yang pernah pergi Indonesia, Muhammadiyah tu dia nampak lebih progresif, nampak lebih moden berbanding dengan Nahdlatul Ulama. Juga seperti kaum muda oleh Syekh Tahir Jalaluddin. Yang kita lihatlah Syekh Tahir Jalaluddin tu, saya rasa banyak perkembangan Islam, dari pelajar-pelajar Islam yang dah balik ke Malaysia, mereka banyak terpengaruh dengan Syekh Tahir Jalaluddin. Iaitu pada zaman sebelum Syekh Tahir Jalaluddin tu pengaruhnya sampai di Malaysia, banyak sekolah-sekolah pondok lah. Dan sekolah pondok ni dia tidak dimodernisasikan terhadap ilmu-ilmu yang baru. Banyakkan belajar kita yang lama lah. Jadi bila ada Syekh Tahir Jalaluddin dan pelajar-pelajar yang terpengaruh dengan beliau, kita dapat lihat banyak tokoh-tokoh yang cuba melakukan pembaharuan terhadap perundangan Islam. Pada zaman inilah kita boleh lihat mulanya ada perbankan, mulanya ada takaful, mulanya ada banyak isu-isu barulah. Peranan wanita lebih meluas daripada yang sebelum ni. Itu menunjukkan bahawa walaupun ni dipanggil zaman Muqallidun, tapi dia membangkitkan masyarakat Islam ke arah satu pembaharuan yang baru. Dan yang terkini ialah masalah pada zaman kini lah. So, kita dah melalui zaman pembinaan, iaitu pada zaman Nabi dan sahabat. Dan kita melalui zaman pembaharuan ataupun zaman persistematikan penyelarasan itu pada zaman empat mazhab tu. So sampai sekarang kita pakai empat mazhab ni. So empat mazhab ni mensistematikkan, menyelaraskan bagaimana kita melaksanakan perundangan Islam. Maknanya kita berfikir, maknanya kita mengeluarkan hukum. Itu adalah hasil daripada empat mazhab ni. Dan seterusnya selepas mazhab tu adalah zaman kejatuhan, dan kemudian adanya zaman pembaharuan untuk sebab ada banyak isu-isu yang terbaru. Jadi mereka lebih berani untuk berijtihad dengan ijtihad yang berbeza dengan para fuqaha yang lama. Dan zaman kini dia lebih sulit sebab dia melibatkan masalah-masalah yang barulah, masalah-masalah yang melibatkan masyarakat. Contohnya macam perbankan, kita yang patut lari pada bank lah, melainkan kita nak duduk gua tu boleh lah. Ataupun orang kampung pun saya duduk kampung pun saya masih perlu kepada perbankan, melainkan kita nak duduk gua, iyalah mungkin boleh. Tapi perbankan ni ialah salah satu nadi dalam ekonomi negara dan juga ekonomi masyarakat. Jadi perlunya pembahasan dari sudut pandangan Islam terhadap isu-isu dalam perbankan. Dan juga ada isu pemakanan halal. Kita pada zaman ini kita baru sedar bahawa
makanan kita tu ada risiko terkandungnya alkohol, ada risiko contamination, atau risiko contamination, ada risiko terdedah dengan bahan-bahan yang boleh menjejaskan kehalalannya. Contohnya macam lemak babi, contohnya dari segi ubat-ubatan, macam insulin dulu kena ada lemak babi kan. Contohnya macam tapai, and then kandungan kicap. Kandungan kicap pun ada juga alkohol. Jadi dia perlu kepada perundangan yang khusus untuk membahaskan tentang kehalalan. Yang ketiga ialah antaranya adalah etika perubatan. Contohnya macam sekarang lah, sebelum masa awal-awal COVID tu baru nak tiba, first kali yang dibahaskan adalah etika perubatan. Saya memang perasan lah, saya rasa pada bulan April tahun lepas, mereka dah bahaskan tentang etika perubatan apabila berlakunya pesakit yang kritikal dan juga pesakit yang boleh diselamatkan, apa yang kita harus buat. So apa etika dia, dan juga etika bagi brand, etika perubatan terhadap kajian terhadap binatang, kajian terhadap kanak-kanak. Ini semua dibahaskan dalam perundangan Islam. Dan juga kita pada zaman ini penggunaan maqasid syariah semakin meluas sebab semakin banyak hukum yang tiada di dalam Al-Quran, tiada dalam Sunnah, tiada dalam ijma', tiada dalam qiyas, dan dia memerlukan kepada pembahasan pendekatan terhadap maqasid syariah. Contohnya macam takaful Islam. Maqasid bagi takaful Islam adalah penjagaan harta ataupun maqasid syariah terhadap alam sekitar. Alam sekitar dia memberi kesan pada kesihatan, jadi penjagaan nyawa. Maqasid syariah terhadap wabak pesakit. Ini bersama juga penjagaan nyawa dan juga harta. Jadi zaman kini, bagi saya zaman kini adalah perundangan Islam tu jauh lebih kompleks daripada zaman-zaman sebelum ni lah. Dan kita sangat-sangat bertuah Allah susunkan setiap zaman tu ada fungsi dia yang memberi perkembangan pada zaman kini. Okey, itu sajalah kita punya kuliah bagi perundangan Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.